Okey, Assalamualaikum guys. Bersama lagi dengan saya Cik FX. Okey, hari ni aku nak ajak macam mana kita nak tengok time frame kan. Nak masuk market mula-mula nak tengok time frame apa. Sebab video ni ramai yang tak faham cara nak tengok time frame apa. Ramai yang pening. Okey, lepas tu aku akan ajak juga sikit pasal candle confirmation. Sebab ada yang komen tanya pasal candle confirmation. Okey, aku akan letak sekali dalam video ni. Aku akan ajak sekali candle confirmation apa semua. Okey, first sekali lah. Okey, aku tahu setengah orang dia tak suka time frame besar-besar. Sebab apa? Sebab lambat sangat nak tunggu kan. Okey. Dan video ni aku tak mau bagi hangpa pening sangat nak tengok time frame, banyak time frame. Okey. Dalam video ni aku ajak 3 time frame je lah. Untuk apa selamat. Okey, first kali hangpa buka H4. Okey, H4 ni first kali hangpa kena tengok trend. Okey, trend tu uptrend ke downtrend. Okey, dalam video ni aku kena buat backtest lah. Aku nak tunjuk teknik gambar. Aku kena buat backtest. Aku cakap siap-siap lah. Ni bukan live trade, ni bukan apa. Ini aku nak tunjuk teknik. Aku kena tunjuk backtest ke hangpa. Market sebelum. Memang aku nak tunjuk market sebelum. Kalau aku nak tunjuk market terkini ni macam mana. Market pun tutup kan ni hari Sabtu kan. Jadi aku terpaksa tunjuk backtest ke hangpa. Aku harap hangpa faham lah. Okey. Setiap teknik pun nak belajar, kita kena tengok backtest. Kita kena tengok masa lalu, kejadian yang lalu tu. Kita kena tengok. Benda tu penting. Bukan kita nak belajar teknik ni, kita kena tunggu market terkini ni kan. Tak, bukan macam tu. Kita kena tengok masa lalu juga. Apa yang jadi kat masa lalu. Aku belajar teknik semua, aku tengok masa lalu kan. Aku kaji masa lalu dia. Masa sebelum dia tu. Masa terjadinya market tu, bila jadi kat sini, okey dia buat apa. Aku tengok market sebelum. Aku tak tunggu kan market terkini ni buat apa jadi market terkini ni okey jadi sini jadi sini. Dia break ni jadi macam ni. Aku tak belajar macam tu kan. Memang kalau belajar macam tu buang masa kan. Serius cakap buang masa sebab kita nak tunggu candle tutup kan, nak tunggu candle close. Dia buat high kat sini, dia buat low kat sini. Serius buang masa kalau belajar macam tu. Sebab tu kita nak belajar trade, kita nak belajar apa-apa teknik sekalipun, kita kena tengok market sebelum. Backtest kita kena tengok market sebelum ni. Okey, teknik ni jadi ke tak kat sini? Jadi ke tak? Break macam ni dia buat apa? Macam di sini. Okey, dia break sini dia buat apa kat sini? Rejection ke apa? Kita kena tengok. Kita boleh kaji market sebelum ni. Sebab tu market sebelum ni penting. Bukan market terkini ni yang kita nak test teknik kita tu. Kita kena belajar market sebelum ni dulu. Dah belajar, dah mahir market sebelum, baru kita boleh masuk dekat market yang terkini ni kan. Macam tu cara trade, cara belajar. Cara kita nak belajar macam tu. Okey, aku cakap dah. Aku kena guna market yang sebelum. Okey, jom. Tak mau bising-bising dah. Okey, first kali hangpa tengok ni market ni. Dia tengah naik ke dia tengah turun? Tengah naik ke tengah turun? Nampak tak? Keseluruhan. Hangpa tengok keseluruhan. Okey, kat sini lah. Dia tengah naik kan. Okey, jadi bila tengah naik, hangpa target buy sahaja. Target buy. Okey. Lepas tu hangpa tengok belah kiri. Ada resisten. Okey, resisten belah sini. Kan resisten belah sini. Okey, jadi tanda resisten tu, tanda. Sebab apa kena tanda? Sebab kita takut sagi market yang terkini tu dia dah sampai kawasan-kawasan halangan, kawasan-kawasan resisten ke apa, kawasan yang bila dia pergi dia turun. Kita kena tanda juga. Takut sagi bila kita target buy, tiba-tiba dia dekat kawasan halangan tu, tiba-tiba dia reversal. Jadi penting juga benda tu. Sini boleh jadi situ kawasan-kawasan
key level ke kat sini kan. Kawasan-kawasan macam ni, support-support yang kuat macam ni kan. Tanda je kawasan-kawasan kita nampak sebelum tu ni ada support resistant, kita tanda je. Situ boleh, ni boleh, sini pun boleh kan. Ni kawasan macam ni, resistant, support kan. Support ni, support ada sini, sini pun boleh dah nak boh. Tanda je kawasan macam tu. Kenapa kita takut lagi market pergi itu dia buat reverse. Ini boleh ni. Nampak kawasan-kawasan ni, nampak dia pergi kan. Sini tu boleh nampak kat sini. Dia pergi sini dia turun, pergi sini dia turun, pergi sini dia turun. Nampak. Lepas tu baru dia break. Lepas tu dia sampai area sini, dia reverse. Sebab tu penting kita kena tengok yang lalu, masa lalu. Kita kena tengok sejarah. Sebab tu kita penting kena tengok sejarah. Ni sejarah ni. Ni sejarah. Bukan terkini je, sejarah kita kena tengok kan. Apa tanda je kat resistant, support, ni support, resistant, ni ada resistant, sini ada support, resistant, resistant, tanda je kat resistant tu. Tanda je kat area tu. Jadi kita boleh standby. Takut kawasan tu dia pergi, dia patah balik, kita boleh set kita punya TP kat area situ juga kalau kita ambil setup buy. Okay, yang tu first hampa kena buat bila nak masuk market. Okay. Kedua, okay, contoh hampa tak suka time frame besar-besaran. Okay, hampa dah tengok contoh market ni belum jadi lagi kan. Ni okay, kat sini hampa nampak uptrend. Jadi hampa buka H1, buka H1. Okay, ni kita kena back test kita ambil hari-hari dari mana, sini ke. Dari sini boleh ni. Okay, dari sini kita ambil. Kita nak masuk setup buy. Okay. Sebab apa? Sebab uptrend kita ambil buy lah. Jadi kita cari resistance. Okay, kita cari resistance. Okay, sini ada banyak resistance. Okay, kita ambil resistance ni. Kita ambil resistance ni. Okay, kita tanda rectangle. Aduh. Kita tanda kat resistance ni. Line. Okay, line senang sikit. Okay, tanda resistance tu. Resistance ni boleh, resistance ni boleh. Kalau resistance ni kita boleh dapat awal lagi, sebab dia rendah, kita boleh dapat awal lagi. Kalau yang ni pun kita boleh dapat juga kat sini. Nampak dia break, kena merah ni dia retrace. Okay, dalam video ni aku akan ajak macam mana kita nak nak tengok time frame. Okay, jap aku nak ubah kotak ni jap. Okay, apa boleh kat resistance tu. Kita ambil ni resistance ni. Kita tunggu dia break again. Okay, kat sini hampa nampak dah ada yang break. Sini dia break. Okay, tapi kalau hampa tak yakin sikit sangat ni kan dia break, tak apa, hampa tunggu candle lepas tu. Okay, sini pun dia dah break dah. Sini pun dia break high ni. Jadi yang ni pun breakout lah. Okay, lepas tu kat sini ada kini merah. Kini merah turun. Ni, kalau hampa nak entry ni, hampa tahu menentang apa ni. Dia nak buat apa, nak turun, nak pergi sampai mana kan. Confirmation apa pun tak ada kat sini. Kita tak nampak. Kita ada nampak sebatang candle kat sini. Kan, nampak sebatang je kan. Jadi apa perlu hampa buat kat situ? Lepas breakout tu apa hampa perlu buat? Hampa ambil rectangle ni, kotak ni. Hampa tanda je sebelah breakout tu. Area sini. Tanda je. Lepas tu dah tanda macam ni, nak buat apa? Masuk M15. Okay, masuk M15, cari balik kotak tu. Cari. Cari kotak tu. Okay, tu kotak tu. Okay. Lepas tu kat sini hampa nampak tak jelas kat ni. Ini resistance yang kita tanda tadi. Ni resistance ni. Kita tanda resistance ni kan.
Okey, line tu, line resistance tu. Lepas tu kat sini kita boleh nampak breakout dengan jelas kat sini. Dia break dengan jelas kat sini. Lepas tu kat sini dia buat retracement. Kau nampak tak retracement? Okey, retracement. Lepas tu sini ada candle merah. Lepas tu sini ada candle biru. Candle biru, candle hijau. Okey, kat sini kita nak tunggu confirmation untuk kita masuk buy. Okey, jadi macam mana? Jadi yang ni, nampak candle merah ni? Kan? Candle merah terakhir. Hak ni candle merah terakhir. Jadi kita kena tunggu mana-mana candle biru tu break high ni, high. Kalau hampa belum tahu pasal high low OHLC tu, pergi tengok video aku pasal candle. Aku ada ajak dah. Okay, aku ada ajak dah pasal candle OHLC tu, pergi tengok. Hampa scroll video aku, ada video lama-lama tu. Okay, OHLC. Okay, ni high dia, high candle merah. Bertanda kat high candle merah tu. Okay, ni untuk candle confirmation tau. Ni candle confirmation. Okay, nak kenal candle confirmation, okay, cari candle merah terakhir ni. Okay, hampa kena tunggu break. Ada je break. Okay, yang ni hijau ni, candle nampak warna hijau kan. Yang ni candle confirmation apa? Yang market tu nak naik atas. Okay, bila keluar candle confirmation macam ni, hampa jangan buy lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita nampak kat sini, kalau kita gabungkan hijau ni, candle-candle ni kan, kalau kita gabungkan jadi satu candle, yang ni kita nampak macam apa tau? Macam candle bullish engulfing. Kalau kita gabung semua ni, walaupun bukan bullish engulfing, tapi kalau kita gabungkan semua ni, kita nampak macam candle bullish engulfing. Sebab dia dah break high ni. Jadi yang ni boleh jadi candle bullish engulfing. Bila ada candle bullish engulfing, candle confirmation, dia akan buat retracement balik. Sebab apa dia buat retracement balik geng? Sebab sini high. Sini high ni, kalau kita kecilkan lagi time frame dekat M5 atau M15, M1, yang ni akan jadi kawasan resistant. Sini kawasan ni. Sini akan jadi kawasan resistant. Jadi yang ni candle yang break resistant ni. Candle yang break resistant. Bila ada candle break, dia akan buat retracement kan. Yang ni retracement. Dia retrace balik dekat kawasan candle ni, kawasan resistant ni. Ni retracement. Lepas tu, lepas retracement macam ni kan, keluar rejection, candle rejection macam ni. Ni kena rejection ni. Okay, hampa boleh dah nak masuk buy. Boleh dah nak masuk buy. Tapi kalau hampa takut nak masuk buy, tak ada masalah kan. Tunggu lagi. Ni candle confirmation, bullish engulfing. Time sini nak masuk buy boleh dah. Lepas tu jadi apa? Dia naik lah. Macam tu je nak tengok time frame. Senang je kan? Senang je. Setup first kali buka H4, tengok arah pergi mana, arah naik atas. Jadi bila arah naik atas, kita cuma ambil buy. Tapi tengok belah kiri ada kawasan-kawasan halangan, kawasan-kawasan resisten dan support. Tanda semua kawasan ni, tanda. Lepas tanda, tengok dekat sini. Okey, dah sampai ke belum dekat kawasan resisten tu? Kalau belum sampai, kita ambil buy je lah. Kalau dah nak sampai dekat kawasan-kawasan yang kita tanda tu, kita hati-hati lah, sebab takut lagi dia buat reversal. Yang tu je geng. Macam tu je. Lepas tu dah tanda dah. Okey, dah tanda. Masuk H1. Cari setup kat H1. Cari setup breakout ke kan. Ni teknik breakout. Okey, break. Macam aku ajak ni. Break. Okey. Sini. Ada break resistance ni. Okey. Ni resistance. Lepas tu ada candle ni break. Tapi yang tak nampak menatang apa ni. Sebatang candle. Confirm tak faham menatang ni. Jadi apa perlu hampa buat? Buka tool, ambil rectangle ni, yang kotak ni.
Tanda dekat kawasan breakout ni. Kawasan breakout ni, tanda kawasan tu. Okey. Ni line ni kita padam dulu, hampa pening lagi. Okey, tanda dekat kawasan breakout ni kan. Ada 2 breakout ni, apa tanda kat sini dulu. Okey, lepas tu keluar candle ni yang belum close lagi. Okey, lepas tu masuk M15. Okey, H1 dengan M15 gabung memang sedap lah. Memang best lah. H1 dan M15. Okey, kat M15 kita boleh nampak dengan jelas breakout dekat sini. Ni breakout ni, candle panjang. Lepas tu, lepas break dia buat apa? Dia akan buat apa? Lepas break dia akan buat retracement. Dia buat retracement, jangan masuk apa-apa lagi geng. Macam aku ajak, lepas retrace dia jangan masuk apa-apa lagi. Kita tunggu rejection. Lepas rejection ada confirmation. Rejection ada confirmation. Contoh dekat sini kita boleh nampak dia retrace. Ni rejection kan, rejection. Lepas tu yang ni high candle merah terakhir ni kita boleh buat apa untuk jadikan kawasan, nak tentukan kita punya candle confirmation. Jadi kita tanda dekat high last candle merah ni. High dia shadow ni lah, high. Tanda kat high ni, kita tunggu mana-mana candle yang boleh break. Jadi candle ni candle ni boleh break. Jadi benda ni pun sama juga. Kalau kat sini pun dia jadi resistant. Kalau kita kecilkan lagi time frame, kita akan nampak yang ni resistant ni. Okey, aku tunjuk apa. Aku kecilkan lagi. M5. Tu bukanlah ada lah. Ada lah. Kita cari dia. Takut jauh dah kan. Takut tak ada. Macam tak ada lah. Jauh sangat. Tak ada lagi, tak ada. Kecil sangat. Okey. Tak apa, lagi aku tunjuk link. Okey, kita sambung balik. Kat mana tadi? Okey, kat sini. Kita sambung balik. Kita tanda dekat high candle merah terakhir ni, yang retrace kat sini. Tanda dekat high candle merah ni kan. Okey, pastikan selepas tu dia keluar candle hijau. Keluar candle hijau. Contohlah candle hijau ni pun dia tak boleh break candle ni. Jadi kita letak kat high ni. Letak kat high candle merah ni. Lepas tu kita tunggu dia break. Dia kena break. Okey. Lepas tu lepas dia break, macam biasa kalau dia break resistant, yang ni kira resistant. Kalau dia break resistant, dia akan buat apa? Dia akan buat retracement. Yang ni retracement kan? Retracement. Bila ada retracement, kita tunggu apa? Kita tunggu rejection. Yang ni kita nampak rejection ni. Rejection kita boleh nampak dengan jelas shadow panjang ni. Ni rejection. Lepas tu kalau hampa takut nak masuk time rejection, boleh, tak ada masalah. Hampa tunggu lagi confirmation. Keluar confirmation nak masuk lah. Dia akan naik. Macam tu. Macam ni confirmation. Aku bukan scalping lah. Ni bukan scalping okay? Yang ni kita tengok apa? Kita tengok time frame H1. Setup kita time frame H1. Yang ni setup kita. Ni yang kecil ni. Ni setup kita. Time frame H1. Yang ni bukan scalping. Betul, kita follow pula uptrend dekat H4. Bukan scalping Okey. Yang tu untuk confirmation. Candle confirmation aku bubuh, lepas tu cara guna time frame. Guna time frame. Bukan tak boleh pakai H1 je, boleh je. Tapi takut apa pening. Okey, contoh sebab apa? Kita kalau guna H1 saja kan, dia break sini pun kita macam nampak tak nampak je kan. Sini pun dia break pun macam tak nampak, padahal sini dia dah bagi tahu dah. Ni aku nak bagi duit ni kat hang ni. Aku nak bagi duit ni. Ni aku nak bagi duit dekat hang ni. Hang kena standby. Tapi kalau kita tengok kat sini sebatang candle ni. Kalau pro trader dia tahulah nak buat apa. Macam kita yang baru, yang caku ni, yang baru-baru belajar ni, kalau tengok datang ni, apa benda ni? Dia turun sikit ni.
Lagi dia turun lagi apa. Kita tak tahu sampai mana dia nak turun tu. Jadi kita tanda kotak tu dekat kawasan situ, kita buka time frame N15. Macam ni, macam aku cakap, time frame N15 kita boleh nampak breakout dengan jelas kat sini. Lepas tu dia buat retracement kat sini. Lepas tu ada rejection. Bila ada rejection, kita kena tunggu dia break kita punya candle merah ni, untuk jadikan bullish engulfing untuk candle confirmation kita, untuk kita ambil buy. Lepas tu keluar rejection. Okey, rejection keluar kat sini. Okey, boleh masuk buy ni. Lepas tu takut nak masuk buy lagi. Tak apa, tunggu lagi candle yang boleh break candle merah ni. Yang ni candle ni boleh break, jadi masuk terus buy. Macam tu je. Setengah orang ajak retrace dah masuk masuk buy, masuk sell. Bukan tak boleh macam tu, boleh je, tak ada masalah, boleh je. Tapi dia boleh je lepas pada retrace ni kan, dia boleh je nak terjun balik kan, walaupun ada breakout, dia boleh je jadi gitu. Sebab itulah aku ajak apa rejection, confirmation, benda ni penting je. Kita nak tahu price action. Sebab tu kita kena tengok ni. Takut sagi memang break, tiba-tiba drop. Ada geng, ada. Sekejap kita cuba cari. Yang tu kita panggil fake out, tak salah aku, fake out. Yang tu memang kalau ada memang tak boleh belah. Masuk hati lah kalau jenis tu fake out ni. Sebab ada juga yang tanya pasal fake out. Boleh aku buat pasal fake out sekali. Mana fake out ni dia bukan selalu, kadang-kadang kalau ada pun nasib lah. Mana sini boleh aku dia tak selalu game fake out ni. Tak pasal ada ni macam ni ke. Yang ni backtest lah geng, backtest. Terpaksa tengok market sebelum geng. Aku terpaksa tengok market sebelum untuk buat backtest. Cari dia pun jam juga. Bukan senang cik fake out nak tunjuk apa. Bukan selalu keluar. Sekejap aku nak check ada. Kalau ada boleh. Ada bukan. Dalam video ni pun aku nak ajak apa cara nak entry dengan fake out sekali kot. Cop sini. Okay, sini lah fake out. Boleh jadi kot ni. Okay, contoh kat sini lah kan. Okay, contoh kat sini. Apa boleh nampak tak support, 3 support yang bercucuk kat sini. 1, 2, 3. Okay, kalau ada 3 support yang bercucuk dekat sini kan. Okay, 3 support yang bercucuk dekat sini. Lepas tu ada break macam ni. Okay, berkemungkinan yang tu boleh jadi fake out. Sebab apa? Sebab apa, kena tengok kiri ada apa. Sini ada bullish engulfing kan. Kalau kita tarik kat ni, kalau kita tanda dekat bullish engulfing tu, kat candle merah tu kan, nampak tak?
Ni kena merah ni. Nampak tak? Dia sampai sini, dia dah break ni. Dia break untuk jatuh ke bawah. Ni untuk break jatuh ke bawah. Ni dia break. Lepas tu yang ni retracement macam biasa, betul kan? Lepas tu tengok tiba-tiba terbang. Yang ni fake out kan. Ada tiga support ataupun ada 2 support macam tu. Lebih pada 3, lebih pada 2, lebih pada 2 kan. Support yang bercucuk kat sini lebih pada 2. Yang support yang lebih kurang sama baris lah. Taklah sama sangat, lebih kurang lah. Lebih kurang sama baris. Okay, lepas tu ada break macam ni. Okay, lepas tu ada break. Lepas tu hampa cuba tengok kiri. Ada tak kawasan-kawasan yang boleh jadi kawasan halangan dia ke kan. Tiba-tiba kat sini ada bullish engulfing. Boleh jadi dah sampai kat sini, dia naik. Nampak? Yang tu ringkas lah, fake out. Aku ajak secara ringkas. Tengok nanti free-free ajak pasal fake out sajalah. Ni aku nak tunjuk fake out lah macam mana. Sebab fake out pun ada juga cara entry lane lah. Ini cara mudah lah. Cara mudah. Kita tengok bullish engulfing sini. Ada lagi cara dia. Bukan cara macam ni lah. Sebab dalam video ni aku gabungkan 3 benda. Time frame, lepas tu candle confirmation. Ni satu lagi fake out. Fake out ni aku ajak ringkas lah. Tengoklah nanti free ke. Kita cuba buat fake out punya video lah. Nampak ni 3 resisten ataupun 2 resisten lah. Lebih daripada 2 resisten yang sama baris macam ni. Lebih kurang sama baris. Lepas tu ada breakout. Kita boleh nampak break. Okay, bila ada break, nak entry, hampa tengok kiri. Ada kawasan bullish engulfing ke apa ke. Tengok ada bullish engulfing ni. Tanda bullish engulfing ni, tanda je dekat candle merah ni. Okay, kalau yang ni panjang, kalau shadow ni panjang daripada high merah ni kan, apa tanda dengan low ni, low kena hijau ni. Kalau ni panjang lah. Kalau candle merah ni pendek, apa tanda kat merah tu tak apa dah. Kalau candle merah terlalu panjang, apa tanda kat ni je lah, kat candle biru ni punya low. Daripada high candle merah, tanda sampai high low candle biru, tanda tarik ke sini. Lepas tu tunggu ada candle yang ada candle ni buat rejection ke apa ke, masuk je, masuk buy. Lepas tu tengok sampai sini ya, sampai sini kita boleh nampak dia macam nak buat retracement. Okey, kalau setengah orang tak tahu fake out kan, dia ingat okey yang ni break, lepas tu yang ni retracement. Okey, retracement tak apa lah. Sampai sini dia push sell lah kan, sebab dia break untuk turun ke bawah. Lepas tu dia sell kat ni. Okey, sell, lepas tu dia biar tiba-tiba naik kan. Sebenarnya kalau hampa tengok sebiji candle kan, hampa boleh tahu dah yang market tu nak buat reversal, nak naik ke atas. Sebab apa? Okey, hampa tengok ni, yang ni dah break. Okey, yang ni retracement. Betul dah kita target betul. Okey, sell betul dah ni kalau breakout biasa. Okey, lepas tu turun ni, tiba-tiba tak turun. Sebab kat sini kalau hampa tengok balik kan, hampa tengok balik sini ada, kalau kita gabungkan candle merah ni dengan ni, yang ni boleh jadi bullish engulfing. Satu kat situ, lepas tu kat sini dia buat sideways kan, lepas tu kat sini ada candle confirmation untuk naik ke atas. 2, ketiga, yang ni resistor ni candle dah break. Ketiga, keempat, dia dah break resistor ni. Okay, jadi bila dia break je resistor ni kan, bila dia break je resistor ni, hampa kena cut lah loss tu. Kena cut. Memang hampa kena cut. Sebab apa? Sebab retrace sampai sini. Retrace sampai sini kan, dia turun balik, tapi dia tak kesampaian, tak sampai, dia tak boleh nak break yang ni. Jadi bila tak boleh break yang ni, lepas tu tiba-tiba dia naik, dia break yang ni. Dia break yang ni, hampa follow buy lah. Cut sell tu, masuk buy pula. Tunggu dia retrace dulu kat sini. Jadi dia akan terbang. Nampak tak? Nampak tak itu?
Okey, sekali lagi. 30 minit ni. Sekali lagi. Okey, sini. Macam biasa, dia break. Okey, dia break. Okey, kita target sell. Macam biasa kalau dia break, tunggu retracement, target sell. Target sell naik atas ni. Bila naik atas ni, dia retrace. Okey, kita sell lah. Sell. Sampai sini, dia tak boleh nak break yang ni. Bila tak boleh nak break ni, okey, tak apa, kita pun dengan harapan, okey, tak apa, lagi dia break kot. Tunggu. Okey, sini pun nampak macam rejection ni. Oh, ni rejection. Okey, boleh kot, boleh terjun kot. Okey, tiba-tiba ada candle ni dah break kawasan retracement kita tadi tu, kawasan kita entry tu. Dia dah break. Jadi kat sini, kalau dia break kan, hampa lupakan je lah signal ni. Hampa lupakan. Sebab apa? Sebab kat sini dia dah break ni. Yang ni signal baru hampa. Sepatutnya hampa kena ambil ni. Nampak? Masuk pula buy. Tunggu dia trace. Kat kawasan ni pun kalau hampa tak nampak, macam biasa, macam aku ajak tadi tu, bubuh rectangle kan, bubuh rectangle kat sini, masuk time frame N15. Lepas tu macam biasa, confirmation, rejection kat sini, masuk entry pula. Macam tu. Nampak? Kalau hampa tak faham, hampa ulang je video ni. Hampa ulang balik. Hampa cuba fahamkan. Signal pertama kita yang ni. Okey, last. Kali 3 ni. Last geng. Okey, first signal. Okey, kalau kita guna breakout, biasalah. Kita tak tahu benda apa fake out ni. Kita tak tahu. Time bila nak jadi fake out pun. Kita tak tahu. Okey, tak apa. Hampa tak tahu pun tak apa. Okey, macam biasa, bila dia break ni, okey, kita target sell kan. Bila break, kita target sell. Tapi kita tak boleh sell. Kita kena tunggu retracement. Sampai sini. Okey, dah sampai sini, kita pun sell. Okey, dah sell sampai ni. Tiba-tiba dia drop. Tapi dia tak boleh break yang ni. Okey, untuk kita confirmkan market tu boleh jatuh lagi, kita kena tunggu dia break support ni. Tapi kat sini dia tak boleh break. Bila dia tak boleh break, tiba-tiba market naik kan. Market naik, dia break resistance yang ni. Bila dia break je resistance ni, hampa lupakan saja signal sell kat sini. Lupakan. Jadi hampa masuk buy saja. Tunggu dia buat retracement. Kalau tak tahu apa benda kat sini, tanda rectangle, masuk time frame lebih kecil, tunggu rejection, tunggu confirmation, masuk buy kat situ. Nampak dia naik. Macam tu je ni. Okey, aku rasa sampai situ saja. Okey, aku harap dalam video ni tak ada lah yang komen tunjuk market sebelum apa. Memang aku terpaksa tunjuk market sebelum untuk aku nak bagi hampa faham benda ni. Market sebelum ni lah nak kita tempat untuk kita nak belajar semua. Tempat untuk kita buat backtest apa semua. Kita nak kaji market macam mana. Kita kena tengok market sebelum kan. Kita kena tengok, bukan kita nak belajar, kita tengok market terkini ni kan. Bukan bila hampa nak pandai tengok market terkini macam ni. Tunggu nak jadi baru hampa nak belajar. Tak, hampa takkan pandai kalau buat gitu. Memang slow. Kita nak pandai tengok market sebelum. Ni video pembelajaran bukan live trade. Hari ni cuti, aku pun tak boleh nak masuk position. Okey, aku rasa sampai situ saja daripada aku, Aceh FX. Okey kan, kalau tak faham hampa tengok balik video ni ulang-ulang kali. Kalau hampa betul-betul tak faham, mesej aku kat IG, insya-Allah aku boleh balas. Okey, jangan lupa follow IG Aceh FX, subscribe YouTube channel Aceh FX. Okey, terima kasih yang dah support Aceh FX sampai tahap macam ni. Sampai ramai juga lah yang kenal, 1,000 orang, 1,000 lebih yang dah follow Aceh FX kat YouTube ni. Ucapkan terima kasih kat yang dah support, yang beri semangat kat aku. Okey, terima kasih geng. Okey, aku rasa sampai situ saja video daripada aku. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.